Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali lagi kesempatan masa kepada kita, kesihatan tubuh badan dan taufik serta hidayah dari Allah untuk kita berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang benar berkaitan dengan agama kita. Dan itulah yang sebenarnya cita-cita dan harapan kita yang paling besar dalam hidup ini, agar Allah Subhanahu wa taala pandu kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Dan untuk menjadi hamba yang terpandu kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha, mesti kita kembali kepada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Agama ni ialah apa yang Allah kata dan apa yang Rasul sebut. Qala Allah, qala Rasul. Itulah agama kita. Tak akan jadi agama sesuatu yang datang daripada poket kita sendiri ataupun poket siapa-siapa. Kerana sifat agama itu adalah datangnya dari Allah. Sumber kepada agama adalah wahyu, dan dia tersimpan, terjaga, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla sampailah hari kiamat. Dan cara Allah jaga agama dia adalah dengan penjagaan Al-Quran. Begitu juga dengan kefahaman terhadap Al-Quran berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penjelas dan penghurai kepada isi kandungan Al-Quran. Tidak akan sempurna ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak akan sempurna ayat kami turunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kami jaga dia, melainkan dengan penjagaan sunnah. Sebab apa? Sebab yang Allah janji itu, apakah Allah janji bacaan saja ataupun termasuklah kefahaman Quran? Kalau Allah janji inna nahnu nazzalna dzikra tu hanyalah bacaan saja, maka tak menjadi satu bentuk keistimewaan dan satu bentuk keaslian agama. Kerana yang dijaga hanya bacaan. Tapi yang Allah jaga bukan sekadar bacaan. Termasuklah yang dijaga ialah kefahaman tentang Al-Quran. Akan ada orang yang baca Quran, faham Quran seperti mana dia diturunkan. Dan untuk faham Quran sebagaimana dia diturunkan, mesti bersamanya dijaga juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak akan sempurna penjagaan Al-Quran, melainkan bersamanya Allah jaga juga hadis Nabi yang merupakan penjelas dan penghurai kepada Al-Quran. Kerana yang dijaga oleh Allah bukan sekadar bacaan, termasuklah juga inti kefahaman Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebut sebagai mukaddimah perkara itu untuk kita kembali kepada perbahasan kita, iaitulah pada muka surat 562. Saya undur sikit beberapa muka surat. Kalau cetakan yang samalah, yang cetakan berbeza, mungkin muka surat dia pun beza.
ataupun yang hafal kitab tu, tak apalah dia tak ada muka surat. Dia kira memang hafal dah kitab ni dah. Yang tu memang kita tak boleh nak kata apa. Tak kira muka surat sebab dia memang hafal. Jadi tajuk kecil dia ialah beberapa alasan yang membuat sufi tercela. Itu tajuk dia. Kalau jumpa, dia nak sebut muka surat pun tak tahu juga ni. Ya. Kalau tengok bab, ada bab besar, bab talbis iblis, bab yang ke-11. Beberapa muka surat sebelum daripada bab yang ke-11. Ni kita dalam bab yang ke-10. Bab yang ke-11, talbis iblis terhadap orang yang taat dengan sesuatu yang menyerupai karamah. Yang menyerupai karamah. Kita dalam bab yang ke-10, talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang yang zuhud. Panjang bab ni. Sorry. Mana bab yang ke-10 ni? Sekejap. Mana bab yang ke-10? Tak jumpa, panjang sangat belakang dia. Mana notah dia punya? Tak jumpa pula. Baik, tak apalah. Bab yang ke-11 undur beberapa muka surat, kita akan jumpa beberapa alasan yang membuat sufi ni tercela. Ada jumpa tak? Siapa yang ada kitab? Jumpa? Alhamdulillah. Hak hafal tu memang automatik jumpa, tak ada masalah. Dia memang jumpa. Kita sebut je, okey jumpa dah Ustaz. Dia memang dalam ingatan dia dah. Dahsyat betul dia orang ni. Tak salah dah sebab Ustaz jarang mari kan. Kitab pun hilang, tak tahu mana dah. Backing, bukan backing nak kata ke diri sendiri ni. Baik. Ada? Jumpa dah? Nak cari bab ni, tak jumpa ni. Dia tak ada gapo tu. Ni ada. Bab yang ke-11, bab yang ke-10. Patut. Jumpa memang panjang sungguh. Bab ke-10, betul. Talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang zuhud. Dalam muka surat 218 lagi nombor bab dia. Panjang. Hari ni kita pada muka surat 500 lebih. Maknanya bab tu saja lebih kurang dekat dengan 300 lebih muka surat satu bab. So kita pada bab yang ke-11, bab ke-10 tu, beberapa alasan yang membuat sufi tercela. Ada jumpa? Jumpa dah? Ada kitab tu. Ambil masa sikit lah sehingga jumpa. Baik. Jadi sebelum ni kita dah baca banyak alasan kenapa para ulama yang berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah mengkritik metodologi para ahli sufi dalam beragama. Kenapa mereka kritik? Kerana pertentangan yang ada terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Banyak orang tak nampak. Kita pun kalau fatwa keluar, kumpulan tersebut boleh diamalkan selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia kata gitu. Tapi bila kita perhati, memang apa dia yang dia buat bercanggah dengan Quran, dengan As-Sunnah, maka jelas kita tolak perkara tersebut. Jadi ini bukan lagi merujuk kepada kumpulan tertentu, tetapi secara umumnya penulis kita ni menyebut beberapa alasan yang membuatkan golongan sufi ni tercela. Okey. Kita dah baca beberapa
perkara sebelum daripada ni. Yang pertama, mereka menjadikan tempat ibadat sebagai tempat menganggur. Ribat. Masya Allah. Tasawuf ni. Okey. Yang kedua, mereka menggemukkan badan sebagaimana layaknya haiwan, dia kata, dengan makan, minum, menari, menyanyi. Kerja dia tu je. Dan sebab dia tak kerja, dia tidak keluar bekerja mencari nafkah kerana disibukkan dengan majlis-majlis zikir mereka. Kita dah sebut juga, bukan kita lah, penulis kita ni sebut, dia mengata mereka menghias diri dengan pakaian tampalan yang menyihir orang awam dan kaum wanita. Yang seterusnya, keempat, mereka memikat perhatian para wanita dan remaja belia dengan menggunakan gambar atau rupa serta pakaian. Mereka juga menerima makanan daripada biaya orang zalim, keji dan para perampas harta milik orang lain. Mereka menyertakan para remaja belia ketika menyanyi, menarik mereka bersama kerumunan sufi disertai cahaya temaran lilin. Mereka bercampur baur dengan para wanita asing non-mahram, yakni bukan mahrim, bukan mahram, dengan dalih pemberian pakaian tambalan. Pakaian tambalan ni makna khirqah. Khirqah ni biasa ada kain yang mereka menjadi sebagai ijazah dan sebagainya. Bila orang wanita nak terima daripada guru dia, dia ambil, dia letak atas tangan ke, dia salam dengan kain tersebut, dia letak atas kepala ke. Pernah tengok tak dalam video dia buat macam tu? Okey? Ada siap salam begini, peluk atas bawah begini. Pasal apa? Nak bagi kain tersebut. Itu adalah amalan-amalan yang berlaku di kalangan mereka. Baik, tapi lebih detail lagi, hari ini kita nak baca sambungan dia. Okay, mereka juga sebelum daripada tu, mereka mengistilahkan alat muzik yang membangkitkan kesenangan sebagai wajd dan menamakan jamuan makanan sebagai waqt dan ritual membagi-bagi pakaian seorang sebagai hukum. Okay, mereka belum keluar dari rumah yang mengundangnya melainkan setelah ada undangan dari rumah selainnya, dan mereka mengatakan bahawa memenuhi undangan ini hukumnya wajib dan memiliki keyakinan seperti ini dapat membuat kafir dan melakukannya jelas fasik. Perkara-perkara yang kita sebutkan tadilah. Okey. Terutamanya dalam menjadikan perkara yang haram sebagai ibadah. Okey. Baik. Kita ulang apa yang kita sebut dulu sebelum ni. Muka surat 562 tu. Mereka menyerahkan diri kepada para syekh sufi dan pemimpin tarekat. Maknanya apabila orang ni masuk dalam tarekat, dia akan menyerahkan dirinya kepada guru dia. Okey. Itu apa yang berlaku. Menyerahkan dari sudut mana? Bukan sekadar serah dari sudut taat. Menyerahkan sehingga apa saja yang guru dia buat, dia kena kata betul. Jika syekh mencium remaja belia ni makna ada orang budak, handsome, smart, guru dia pergi tengok, kenal, guru dia cium. Dia akan kata apa? Itu adalah tanda kasih sayang yang ada pada syekh. Jika syekh berduaan dengan wanita asing, dia akan kata, wanita ini layak seperti putrinya dia. Maknanya pengikut-pengikut syekh dianggap seperti anak-anak dia. Jadi masalah berduaan bukan mahram, bukan lagi isu sebab pengikut dia sudah dianggap seperti anak-anak dia. Soal dia, boleh ke lagu tu? Awak dah ikut saya, maka kita lagi ni, kira semua ni adalah keluarga kita belaka, maka tak ada masalah untuk berdua-duaan kerana hukum dia sama seperti hukum anak dengan ayah. Ini maknanya apa? Mereka menyerahkan dirinya kepada guru. Apa saja guru buat,
dia akan kata betul. Jika syekh membagi dan perempuan itu perlu mengenakan pakaian tampalan, maknanya dia diberikan anak dan syekh perlu ijazahkan dia dengan pakaian itu. Jika syekh membagi membagi kain kepada yang tidak berhak dan tanpa ada kerelaan yang punya, maka itu dikatakan hukum pakaian tambalan. Tiba-tiba syekh ambil pakaian kain orang lain, hak milik orang lain, bagi kepada anak murid hak lain tanpa kerelaan, dia kata tak apa, ni hukum kepada pakaian khas kita ni. Padahal bandingkan apa yang mereka buat, okey, dengan pengikut syariat yang sebenar. Siapa dia pengikut syariat yang sebenar? Orang-orang yang berpegang kepada Quran dan juga sunnah, yang kita panggil sebagai ahli syariat. Dia dipanggil ahli hakikat tu. Mereka panggil kita sebagai ahli syariat. Padahal kita yang ikut syariat ni, kita tidak memiliki syekh yang keadaannya senantiasa mesti kita terima. Kita kadang-kadang bila baca ada kritik terhadap ulama. Pandangan ni boleh diterima. Pandangan ni kita tinggalkan dia sebab ada pandangan yang lebih rajih dalam masalah ni. Pandangan ulama-ulama ada yang kita terima, ada yang kita tolak. Bukan tolak tu kerana mencela ulama, tidak. Tapi kerana bila kita bandingkan dengan pandangan-pandangan ulama, ada 2-3 pandangan, kita mentarjihkan pandangan yang lebih dekat dengan nas Al-Quran serta As-Sunnah. Jadi di sisi ahli syariat, dia tidak ada seperti apa yang berlaku dalam tasawuf, yang menerima apa saja yang, sehingga kalau Tok Guru dia sujud kepada manusia, sujud kepada kubur sekalipun, dia kata Tok Guru dia tak sembah, Tok Guru dia minta, Tok Guru dia masih lagi ingat kepada Allah, dia iktiqad, macam-macam dia akan kata Tok Guru dia ni senantiasa betul. Itu yang berlaku. Sehingga kadang-kadang bila baca kitab-kitab karangan Ibnu Arabi sebagai contoh, sehingga dalam perdebatan kata seolah-olah mereka ni mustahil untuk kata guru dia ni telah melakukan perbuatan kufur. Apa saja yang perbuatan kufur, dia akan takwil menjadikan dia boleh pada neraca. Pasal apa? Sebab kita tak akan boleh kata kafir kepada orang yang menjadi wali Allah. Dia akan letak situ, maka apa saja dia buat akan jadi betul. Dan itu tak berlaku pada ahli syariat yang sebenar. Bahkan tak berlaku kepada orang-orang yang terpilih di kalangan umat. Kerana kita orang syariat yang benar ni, tidak ada seorang pun daripada kita yang tidak terbeban dengan taklif. Maksud tidak terbeban dengan taklif? Mereka kata macam tu sebab bila Tok Guru ni dah sampai kepada darjat hakikat, dia tidak ada lagi beban syariat. Dia tak terikat dah dengan syariat. Apa yang dia buat adalah direct dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli syariat tak ada macam tu. Tak ada. Tak ada tu apakah kekurangan? Hak dia lebih? Jawapan dia tidak. Tak ada tu kerana yang kata tak ada tu bertepatan dengan Quran dan bertepatan dengan sunnah. Andai kata ada, penulis kita sebut, andai kata ada, maka orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Andai kata ada, orang yang tak ada dosa di kalangan umat ni, andai kata ada, ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sehebat Abu Bakar pun, Abu Bakar kata apa? Kalau aku tak betul, luruskanlah aku. Tegurlah aku. Faqawwimuni. Ini wajajtu faqawwimuni. Kalau aku ada buat yang tak betul, kata Abu Bakar, perbetulkanlah aku. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling mulia di kalangan umat, pun masih anggap kalau aku tak betul, betulkanlah aku. Mana dia nak banding syekh dia yang kata
apa saja yang guru dia buat, mesti betul. Maka di situ kita sudah nampak penyimpangan, macam mana kumpulan-kumpulan yang menyimpang daripada syariat ini, kita katakan bahawa dia tidak berada di atas landasan yang benar. Bercanggahlah. Bercanggahlah. Pasal apa? Bukan sekadar dia Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi larang para sahabat berpuasa wisal. Wisal ni apa? Puasa terus menerus, sambung terus menerus. Sahabat tanya Nabi, Rasulullah, kenapa Rasulullah larang kami wisal sedang Rasulullah sendiri buat? Makna sahabat boleh tanya hak Nabi, tiba-tiba pengikut tasawuf tak boleh tanya guru dia. Bukankah itu bertentangan, bercanggah dengan Quran dan Sunnah? Lagi, bukan sekadar Nabi dengan sahabat, malaikat dengan Allah. Bila Allah Ta'ala kata, aku nak buat di bumi ni makhluk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tiba-tiba malaikat kata kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau nak jadikan di bumi ni satu makhluk yang melakukan kebinasaan dan menumpahkan darah? Malaikat tanya, cuma jawapan Allah Ta'ala adalah. Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ni Tok Guru dia tak boleh tanya langsung. Tok Guru buat apa-apa, jangan tanya. Pasal mu tak sapa lagi hakikat. Apa saja tengok Tok Guru diam. Oh. Lebih kepada macam mana dia ambil cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi masalahnya yang bertanya dia bukan Nabi Musa, yang ditanya juga bukan Nabi Khidir. Lepas tu dia marilah, atau Nabi Khidir lah kita kata. Dia panggil hujah, demo tak pernah rasa ilmu laduni. Ilmu laduni di sisi dia maksud apa? Kita akan bahas lepas daripada ini. Betul ke tak boleh diterima sebagai ahli syariat seorang yang mendakwa dia dapat ilmu secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Penulis kita sebut. Bahkan Nabi Musa alaihi salam pernah tanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 155, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, apakah engkau membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Sebaliknya, orang sufi dia tak bagi tanya Tok Guru dia. Siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah iman. Tak? Jangan tanya. Tok Guru kata apa? Jangan tanya. Walaupun dia nampak penyimpangan, tapi sifat tunduk tu akhirnya menyebabkan baik sangka dia yang melampaui batas syariat. Bila Tok Guru buat sesuatu yang melanggar syariat, masih dia kita tak apa. Hak Tok Guru buat tu sebab dia tahu dia macam-macam lah alasan dia. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadilah ahli syariat. Andai kata saya hari ni buat sesuatu, tuan-tuan tengok, saya belajar, Quran kata lagu ni, hadis kata lagu ni. Apa ustaz buat lagu lain ustaz? Kena tanya. Saya pun kata, oh minta maaf lah. Mungkin saya terlupa, mungkin saya tersalah, atau mungkin saya tak tahu masalah ni. Terima kasihlah sebab tegur, maka kita betulkan kembali. Itu sifat syariat kita. Okay? Sebab yang menjaga kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada istilah kultus dalam sesebuah kumpulan, dan tidak ada istilah takdis. Maknanya apa? Dia pasti suci, mendewakan dan memuja seseorang sampai ke tahap tidak ada salah bagi dia. Itu tak berlaku dalam syariat kita, melainkan dia berlaku dalam kumpulan-kumpulan yang kita sebutkan tadi. Okey. Kata dan pernyataan seperti ini, seperti mana hak kita sebut di awal tadi. Maknanya kalau syekh tu cium pemuda yang handsome,
itu tanda dia kasih sayang. Kalau berduaan dengan wanita, itu dikatakan level anak dengan ayah. Dan seumpama dengannya. Kata-kata dan pernyataan seperti ini diungkapkan para pemuka sufi guna menghiburkan hati orang-orang yang sudah atau sedang menjalani suluk, sekaligus untuk menerapkan kontrol terhadap para pengikut dan murid mereka. Tujuan dia kata apa? Supaya menguatkan lagi pengaruh dia kepada pengikut dia. Jangan tanya, ikut je. Jangan tanya, ikut je. Dan itulah yang berlaku. Doktrinisasi yang berlaku di kalangan mereka. Sama ada orang tu baru nak masuk suluk ataupun orang tu dah lepas suluk, maka doktrin dia ialah jangan tanya gapo pun tok guru kita. Hatta kalau berlaku benda-benda pelik waktu kamu bersuluk, jangan tanya, diam saja. Okay? Tengok mari rupa rimau ke apa ke, dia diam saja. Cobaan tu. Seperti yang Allah Ta'ala sebut, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, iaitu maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka pun patuh kepadanya. Jadi dengan perkataan guru-guru seperti itu dan juga anak murid memuja tok guru, akhir sekali generasi hak baru mari makin lama makin taat, makin lama makin taat, makin lama marilah hak mari pun dia akan jadi tunduk dan patuh kepada guru. Cium tangan jangan kira lah. Cium depan, belakang, atas, atas kepala pun. Kalau ada tapak kaki tok guru pun nak cium lagi. Pasal apa? Sebab pada dia tok guru tak mungkin salah. Itu i'tiqad dia. Kita tak muliakan seseorang dengan syariat. Andai dia benar pada syariat, kita muliakan dia. Andai dia tak benar pada syariat, maka kita berlepas diri daripadanya. Kerana kecintaan kita terhadap sesuatu adalah kerana Allah dan kebencian kita kepada sesuatu juga kerana Allah. Sayang kerana Allah, benci pun kerana Allah. Itu hak kita. Sebahagian kalangan sufi yang menyatakan perkataan ini mungkin saja meyakini bahawa ketika seorang hamba telah mencapai tingkatan ma'rifat, apapun yang dilakukan tidak lagi berbahaya bagi dirinya. Ini level lain pula. Level lain. Level tadi, level memberi alasan. Oh, tok guru dia salam. Oh, sebab ni level anak murid ni supaya dengan anak-anak tok guru. Tu level biasa. Level atas lagi, walaupun tok guru tu kita nampak dia buat maksiat, tapi tak ada dosa dah pada tok guru sebab dia tak terbeban dah dengan syariat. Maknanya dia tahu benda tu salah, tapi dia mengiyakan perbuatan tok guru pasal i'tiqad dia, tok guru dia tidak lagi terikat dengan syariat. Oh, dahsyat. Ada tak benda ni berlaku pada kita? Ada. Dan penulis kita ni bukan sebut hak kita ni. Inilah dia tipu daya iblis yang orang panggil modus operandi dia berulang dan berulang pada generasi demi generasi. Sebab tu kisah ni walaupun kita baca tulisan ni tulisan ulama zaman dulu, tapi realiti yang sama kita boleh tengok pada hari ini. Yang bertukar adalah watak dan juga kumpulan. Tetapi modus operandi syaitan, gitulah. Sebab tu dia namakan buku dia ni, Talbis Iblis. Kemudian, ini jelas-jelas puncak kezindikan. Kezindikan ni maknanya tak ada agama. Zindik ni makna tak ada agama. Okay? Jelas puncak tak ada agama bila seorang tu rasa dia tak terikat lagi dengan agama. Sebab fuqaha sepakat, setelah seorang menjadi ahli ma'rifat, justru semakin taklif, justru semakin ketat berlaku baginya. Di sisi kita,
Mana-mana orang makin tinggi kedudukan ilmu dia, makin berat bebanan dia. Dulu kita tak tahu, kita jahil. Maka Allah maafkan sebab kejahilan. Bila kita jadi tahu, bukankah beban tu bertambah? Taklif tu bertambah? Pasal apa? Sebab kita tahu, makin tinggi martabat seseorang, makin berat taklif yang ada pada dia. Apa yang haram pada orang, apa yang makruh pada seseorang, mungkin pada orang alim memang tak boleh nak buat. Walaupun benda tu makruh, tapi kalau Tok Guru buat lagu tu juga, menayu habis orang lain buat berlaku. Betul tak? Jadi beban taklif tu lebih berat, makin tinggi. Berdasarkan bukti bagaimana para Nabi diperingatkan oleh Allah dengan dosa-dosa kecil. Pasal apa? Sebab dia Nabi. Isteri-isteri Nabi diperingatkan oleh Allah pasal kemuliaan mereka sebagai isteri Nabi, maka Allah Ta'ala bagi peringatan. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna fala taqda'na bil qaul. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu bukan seperti orang-orang biasa dari kalangan para wanita. Kamu kena ingat, kamu tu isteri Nabi. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin berat taklif dia. Tiba-tiba, tu fuqaha sepakat. Tiba-tiba dia pokok dia kata, lagi tinggi kedudukan seorang, lagi tak terikat dengan syariat. Kan bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, lagi. Kata pengarang kita, jadi, janganlah dengarkan omong kosong kaum sufi. Kerana mereka tidak lain sama dengan orang-orang zindiq. Itu orang yang tidak ada agama. No, dia mau ni marah baca ni. Tapi kita baca kitab terjemahan, jangan marah saya. Mereka, kata pengarang kita, Ibnul Jauzi ni, mereka memakai seragam para pekerja keras, iaitu pakaian tampalan berbahan wool. Wool ni kain kasar, kain wool kain kasar. Kain bulu. Dulu kain bulu ni kain kasar. Kain cotton, kain lembut. Kain sutera lagi lembut. Maka orang kaya, golongan wanita bangsawan pakai sutera lembut. Orang biasa pakai cotton. Cotton mewah dah ni. Kain cotton ni kain lembut, sejuk lembut. Orang susah, dia pakai kain daripada bulu. Sama ada bulu sekeping tu, ambil bulu tu, tebuk tengah, buat jubah, lebung lagu tu. Masuk lubang kat kepala, depan tutup, belakang tutup, ikat kat tepi. Ataupun ambil lah bulu, ambil jalin-jalin, buat tenunan dengan kain bulu, pasal bulu zaman dulu kan mudah. Tapi zaman kita ni pakaian bulu dah jadi eksklusif, dah dia proses macam-macam, mahal pada cotton lah pula. Tapi maknanya apa? Dulu orang yang pakai kain bulu ni, orang yang buat kerja kuat. Pasal dia kukuh, tahan lasak. Jadi mereka pun, golongan bawahan ni banyak pakai pakaian hak macam ni. Maka kerana zuhud ni, mereka pun tak pakai cotton, tak pakai kain lembut, dia pakai wool, pakai kain bulu. Menampakkan kezuhudan. Pakaian tu pakaian orang kerja kuat. Tetapi mereka berbuat sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu malu. Pakaian je kerja kuat, tapi tak malu. Apa? Iaitu mereka hanya makan, minum, menari, menyanyi, bahkan mengabaikan hukum-hukum syariat. Pakai asbab nak tunjuk zuhud, tapi sebenarnya mereka tak guna pun pakaian tu untuk kerja-kerja kasar, seperti mana orang-orang asalnya pakai untuk kerja kasar. Sebaliknya pakaian kerja kasar, hak dia buat duduk berzikir. Zikir tu tak apa lagi, bahasa zikir tu elok, tapi apa yang dia buat? Makan, minum, nyanyi, menari dan mengabaikan hukum-hukum syariat. Orang-orang zindiq dulu, orang yang tak ada agama ni tak berani nak tolak agama. Orang-orang zindiq tidak berani menolak syariat ini.
Dulu, orang yang tak suka kepada agama, tak berani nak tolak agama. Sehinggalah datangnya kumpulan sufi. Kerana mereka datang dengan rupa agama, tapi intinya menolak agama. Apa maksud menolak agama? Tak terikat dengan syariat. Bukankah itu menolak agama? Nah, seorang nak kata, saya tak nak buat amal-amal ni, semayang saya tak nak agama ni menyusahkan saya. Kita berkata, zindiq. Orang ni tak ada agama, etis. Nah, tapi dia mari dengan pakaian jubah serban. Saya sebenarnya dah sampai satu level yang mana tak ada lagi taklif syariat ni. Saya dah sampai hakikat makrifat ni. Saya tak perlu lagi solat, tak perlu lagi puasa, tak perlu lagi. Saya tak terikat dah dengan beban agama. Nyakna dia serupa dengan orang tadi ya. Orang tadi memang orang tak nak agama. Tapi dulu orang ni malu-malu, tak nak tolak. Sehinggalah datangnya kumpulan sufi, mereka boleh tolak agama atas nama agama. Dengan nama apa? Oh, dia dah sampai tahap hakikat yang tidak lagi terikat dengan syariat. Jadi kata pengarang kita, orang zindik tidak berani menolak syariat ini sehingga kaum sufi hadir. Sejak itulah mereka bermunculan dengan penampilan orang-orang yang tidak tahu malu. Maka marilah hari ini bahas dengan tulisan di papan putih. Bulak situ, bulak sini, bulak situ, bulak sini. Akhir sekali penuh bulatan. Natijah akhirnya, agama tu tak perlu bagi dia. Benar tak? Tapi sembang, oh ayat Allah, sembang Nabi, sembang syariat, sembang agama, gini. Natijah akhirnya, lepas bulak situ, bulak sini, bulak situ, bulak sini, kita tengok papan putih pun tak tahu gapo dia bulak ni. Tapi duk bulak situ. Pernah tengok tak dia punya penerangan? Tak pernah tengok. Jangan tengok. Tapi nak sebutnya mula-mula dia bulak ni hakikat, ni makrifat, ni syariat. So syariat duduk sini bulak. Kalau setakat syariat ni masih lagi ada berhubungan kita bulak lagi. Ni lepas syariat dia mari makrifat. Hakikat dulu, hakikat. Wow. Lepas apa hakikat ni mari pula makrifat. Oh, bila siapa makrifat ni tak cantum dah bulak pertama dengan bulak kedua ni. Dia main gitulah siapa ni maknanya tak terikat dah dengan syariat. Pening. Akhir sekali orang pun percaya, hebat. Baik. Hal pertama yang disebarkan sufi adalah menciptakan nama-nama. Antara mereka cara mereka nak masuk ialah mereka mencipta nama-nama. Apa dia nama tu? Mereka membahagikan agama kepada hakikat dan syariat. Siapa bagi lagu tu? Mereka yang bagi. Nabi SAW, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi tak pernah bahagi pun. Agama ni ada syariat, ada hakikat. Ya? Tak ada. Bukan setakat bahagi syariat hakikat. Akhir sekali tuan-tuan kita baca Quran, tulisan dia macam ni, makna dia ada makna yang tersirat. Punya dia. Kita nak kata apa kalau tidak bercanggah dengan Quran dan hadis benda ni? Nak kata macam mana? Jadi dia mula-mula cipta istilah. Istilah apa? Agama ni ada hakikat, ada syariat. Ini perkara buruk kerana syariat adalah aturan yang dibuat oleh Allah demi maslahat manusia. Siapa yang tuan syariat? Allah. Tiba-tiba kamu kata hakikat dan syariat. Maknanya ada satu keadaan tak perlu lagi syariat. Berarti Allah telah mewajibkan sesuatu yang tak perlu. Lupakah dia bahawa empunya syariat tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk itu, hakikat lainnya setelah syariat hanyalah bisikan syaitan ke relung-relung jiwa. Jadi hak dia kata hakikat tu mari mana? Adalah bisikan-bisikan syaitan. Yang mari kata inilah sebenarnya hakikat dari syariat yang
orang lain duk amal tu. Yang orang lain tak nampak, kamu saja nampak hakikat rahsia di sebalik syariat. Maka dia pun tulislah kitab rahsia hakikat insan, hakikat tu, hakikat ni. Seolah-olah hak kita ni ada zahir, kemudian ada kefahaman di sebalik zahir tu. Dan ini sebenarnya apa tujuannya? Ia adalah bisikan syaitan ke relung-relung jiwa. Maka hamba yang ingin menggapai hakikat tanpa syariat sebenarnya telah tertipu. Kalau kita nak cari hakikat dia, nak apa? Hakikat mengenal Allah, maka jalan menuju Allah adalah syariat. Tak? Jalan nak jumpa dengan Allah, nak menemui Allah, nak beribadat, nak tunduk kepada Allah, jalan mana? Jalan syariat. Dia kata, syariat tu jalan je. Bila kita sampai dah destinasi, tak perlulah kita ambil jalan tu. Oh, dia kata lagu tu. Kita nak pergi dengan satu pakai tukar. Sampai tepat tu, pergi lagi tukar. Tak ada lah, tahu lah tukar. Tak dah lah, muka sampai tepat dah. Itu semua bisikan syaitan. Siapa yang bagi perumpamaan macam tu? Tak ada. Nabi SAW sampai mati Nabi solat. Siapa yang kata istilah syariat ni sama seperti tongkat? Yang hanya kita guna nak sampai destinasi, bila dah sampai destinasi kita letak tongkat kita. Siapa yang bagi perumpamaan tu? Syaitan. Kita kata syaitan. Sebab dia bukan daripada Allah, dia bukan daripada Rasul. Syariat ni duduk dengan kita sampai kita mati di atas kalimah la ilaha illallah. Kita sakit ke, kita apa ke, kita tetap kena semayang. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah gugurkan syariat semayang daripada mana-mana individu. Tak pernah. Kalau melainkan orang wanita hak tak semayang, tak boleh uzur, tu bab lain. Tu syariat yang kata. Ni dak ni benda lain orang kata. Baik. Satu. Jadi itu bab hak antara syariat dan hakikat. Kemudian dia mari pula level yang seterusnya. Manakala mendengar seseorang meriwayatkan hadis, maka kaum sufi berkomentar. Nombor satu, dia cipta istilah hakikat syariat. Nombor dua, berapa nombor dia ni tak tahu, tak apalah. Ahli hafal tak apa, dia boleh tak nombor diri. Tak marah ni. Memang nak suruh ingat. Batu ustaz ajar cara ni supaya mudah ingat. Nombor dua, manakala mendengar seseorang meriwayatkan hadis, kaum sufi berkomentar, ni geng-geng hadis ni pok-pok malang. Kesian pok-pok hadis. Kenapa? Mereka ni ambil ilmu dari orang mati, kemudian dari orang mati lainnya. Maknanya mau ambil ilmu daripada siapa? Ambil ilmu daripada fulan. Fulan tu hidup ke mati? Mati dah. Lepas tu dia ambil daripada siapa? Tok guru dia. Tok guru dia hidup mati? Mati juga. Orang hadis ni ambil ilmu daripada orang mati, daripada orang mati, daripada orang mati. Apa tu? Kamu? Kami ni. Kami tak main ilmu orang mati ni. Kami ambil ilmu daripada yang maha hidup, iaitulah direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Laduni. Tahu ilmu laduni? Wa atainahu min ladunna ilma. Kami secara langsung, cara direct bagi ilmu kepada dia. Kita dah jawab beberapa. Macam mana nak jawab syubhah orang yang berhujah dengan cerita Nabi Musa alaihi salam. Dengan lelaki tersebut. Pertama, lelaki tersebut hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa, syariat dia untuk sekalian manusia kepada Bani Israel saja. Bani Israel saja. Maka wajar orang ni tak ikut syariat Nabi Musa sebab dia bukan Bani Israel. Kalau dia dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi dia Nabi pada tempat lain, atau boleh jadi dia memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilham kepada. Tapi sekurang-kurangnya dia tak terikat dengan syariat Nabi Musa sebab dia bukan Bani Israel. Mana dalil dia bukan Bani Israel? Sebab Nabi Musa tak kenal dia.
Dia kena pergi berjalan dengan anak murid dia pergi sampai jumpa pertemuan dua laut baru jumpa. Maknanya lelaki tersebut bukan Bani Israel. Maka wajar tak dia tak ikut Nabi Musa? Wajar. Adapun kita, syariat Nabi Muhammad tak serupa dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syariat Nabi Muhammad untuk sekalian manusia. Boleh tak seorang tu kata aku tak nak ikut syariat Nabi Muhammad, aku nak ikut direct daripada Allah? Tak boleh lah, sebab nature syariat Nabi Musa tak serupa dengan syariat Nabi Muhammad. Boleh faham? Kalau benda tu boleh berlaku zaman Nabi Musa, okey kita terima. Tapi dia tak boleh berlaku zaman ni. Sebab zaman ni zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kawan tu tak apalah bila dia kata yang endorse dia Nabi Musa. Memang betul. Hak ni demo ni, hak dakwah ilmu laduni ni siapa endorse dia? Melainkan dia ada dakwaan self claim, dakwaan sendiri. Aku terima daripada Allah direct. Siapa yang bagi tahu? Atau sebenarnya itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Itulah dia talbis iblis. So dia kata apa? Kami ambil ilmu daripada yang maha hidup, direct daripada Allah. Ahlul hadis ambil ilmu daripada orang mati, kata dia. Jika ada yang mengatakan ayahku bercerita kepadaku dari datukku, orang hadis akan baca sanad kan. Aku ambil hadis ni daripada ayahku, daripada nenek aku, daripada datuk aku. Orang sufi kata, hatiku bercerita secara langsung dari Tuhanku. Gempak tak bunyi? Gempak lah. Tapi ingat, ni pengarang kita kata, akibat kebohongan seperti inilah mereka binasa. Dan membinasakan hati orang lain. Tidak sedikit yang dana yang diberikan kepada mereka demi kebohongan ini. Dia dengan kebohongan ini orang bagi duit dan sebagainya. Dengan sebab dia kata dia dapat ilmu direct daripada Allah. Adapun di pihak lain, para fuqaha, dia kata apa? Para fuqaha diibaratkan sebagai doktor dan mengeluarkan biaya untuk berubat lebih sulit serta mahal. Sementara mengeluarkan biaya untuk orang-orang seperti mereka ini lebih mudah, kerana ia sama saja mengeluarkan biaya untuk menghadirkan para artis wanita. Bila kita panggil doktor, doktor mari memang doktor cocok ubat, memang orang sakit lah. Tak seronok. Cuma kalau doktor tu lepas pada tu sembuh, barulah berasa, oh mujurnya. Tapi waktu doktor tu mari, payah juga nak bayar ke doktor tu. Tak? Berbeza dengan panggil artis. Jadi dia kata, fuqaha mari ni nak kena betul. Mu buat ni salah, mu buat ni tak boleh. Oh ni lah ustaz ni, sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tu, sikit-sikit ni. Baik panggil geng-geng ni. Geng-geng ni mari apa? Seperti artis. Dan mari apa? Dia tak cara benda boleh buat, tak boleh buat. Dia kata, mari kita jom kita berselawat. Betul tak? Dia pun jadi penulis kita ni membandingkan dua kategori. Fuqaha yang ahli syariat ni seperti doktor. Yang mana nak kena keluar duit lah, nak kena doktor pula rawat ada sakit dan sebagainya. Sebahagian tu kena potong kaki lah, kena potong. Tapi nak mengubat penyakit. Memang payah nak bagi dana sebab dia kata sakit lah gini. Tapi golongan-golongan yang kita baca tentang mereka ini adalah seperti artis wanita. Mari seronok, bayar. Tidak sedikit. Okay? Tapi sebenarnya dia kata apa? Okay? Kalaulah dia kata kebencian sufi atas fuqaha dinilai sebagai kezindikan yang paling besar. Orang sufi yang tak suka kepada ahli fuqaha, yang boleh kata hak ni haram, hak ni halal, adalah zindik yang paling besar.
Okay. Kerana fuqaha melalui fatwa-fatwanya dapat menjauhkan mereka dari kesesatan dan kefasikan. Tetapi menegakkan kebenaran itu memang berat, seberat menunaikan zakat. Sedangkan memberi wang kepada penyanyi wanita begitu ringan, seperti memberikan hadiah kepada para penyair untuk melantunkan puji-pujian. Demikian pula kebencian mereka terhadap ahli hadis. Para sufi menggantikan khamar yang boleh melenyapkan akal dengan sesuatu yang mereka sebut sebagai ganja atau makjun. Kaum ini menamakan nyanyian yang haram dengan simak, padahal wajid maupun melakukan upaya yang bisa menghilangkan kesedaran akal, hukumnya haram. Okay? Hukumnya haram. Meskipun demikian, Allah melindungi syariat ini dari keburukan kelompok sufi yang suka mengenakan pakaian mewah, gemar bersenang-senang dan menipu orang dengan kata-kata semanis madu. Padahal semua itu dilakukan hanya untuk mengabaikan taklif syariat. Okey. Taklif syariat. Ui, panjang lagi lah. Hari tadi ingat kau sikit lah. Gini sokmo. Baik. Oleh sebab itulah para sufi tidak menjadi sosok yang disegani di hati banyak orang. Tidak ada bukti yang lebih menunjukkan bahawa mereka ini adalah orang-orang batil, yakni bodoh dan sesat, daripada watak yang suka terhadap harta duniawi, semisal mereka menyukai para wanita penghibur dan suka berhura-hura. Oh, berhura-hura, suka duk lompat-lompat ni. Sukalah hiburan sebenarnya. Kalau dia suka zikir, dia duduk diam pun, zikir tu mendatangkan. Tapi sebenarnya dia bukan suka zikir, dia suka hura-hura. Hori-hori lah bahasa kita kan. Dia suka main gendang, lompat-lompat, menari. Itu yang sebenarnya. Sebab tu bila buka pintu tu, mari kita tengok sekarang ni dekat negara jiran kita. Pak kita ni tak sampai lagi lah sampai konsert-konsert yang dijenamakan atas nama agama. Tapi sebenarnya hati mereka bukan nak zikir, mereka nak hiburan. Cuma diterjemahkan dalam bentuk. Sebelum ni pok-pok tok panggil orang-orang lebay-lebay lah bahasa kita. Ustaz-ustaz atau orang ngaji agama ni tak boleh dak berdansa dah. Oh, mari kumpulan ni akhir sekali, tengok duduk berdanduk siap. Seronok pula pok dia berdanduk dengan atas nama cinta Rasul. Dan begitulah fitnah berlaku dalam agama. Allahul musta'an, semoga Allah menjaga kita semua. Jadi tidak ada yang lebih bahaya bagi syariat. Dengar ni. Tanda molek ni. Ni tanda molek ni. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi syariat melebihi para ahli ilmu kalam dan para kaum sufi. Kedua aliran inilah yang merosakkan akidah hamba dengan syubhat akal. Mereka pun merosakkan pekerjaan, meruntuhkan aturan baku agama, suka menganggur dan gemar mendengar nyanyian. Padahal kaum salaf tidak demikian. Okay? Kaum salaf tidak demikian. Dalam hal akidah, generasi salaf dikenali sebagai para hamba yang berserah diri. Makin dia tinggi kemuliaan, makin dia berserah dirinya kepada Allah. Makin tinggi, makin kuat perhambaan dia. Tak ada istilah terlepas dari beban syariat. Sementara di bidang lain, mereka adalah orang-orang yang serius. Lalu kata Ibnul Jauzi, nasihatku kepada saudara-saudaraku seiman. Janganlah sampai hati kalian dirasuki oleh perkataan para ahli ilmu kalam, dan jangan sampai kalian mendengar bualan-bualan kaum sufi. Sungguh
sibuk bekerja lebih baik dari menganggur ala para ahli sufi. Berhenti pada aturan-aturan zahir lebih baik daripada mendalami hal-hal batin yang menguruskan badan. Aku tahu betul cara beragama dua kelompok ini. Tujuan utama ahli kalam adalah menimbulkan keraguan, dan tujuan utama para ahli sufi adalah syatah, hiburan, mendamaikan jiwa, keseronokan. Itu tujuan dia. Ibnu Aqil kata apa? Menurutku para ahli ilmu kalam masih lebih baik dari kaum sufi. Nak banding dua ni buruk, kata dia. Satu ahli kalam, yang kedua ahli sufi. Sebab ahli sufi kalam cerita menimbulkan keraguan. Ahli sufi pula hanya dia tahu ialah hiburan bagi jiwa dia, tanpa panduan syariat. Tapi kata Ibnu Aqil, kalau menurut aku banding dua ni, ahli kalam okey sikit lah. Maknanya berat tasawuf lagi, berat golongan sufi ni lagi, sufi yang melampau. Bukan sufi yang kita faham sebagai tazkiyatun nufus. Kalau kita faham sebagai tazkiyatun nufus, penyucian jiwa melalui kaedah syariat, kalau ada orang panggil tasawuf, maka itu tak termasuk dalam perbincangan kita. Yang masuk bincangan kita ialah yang dimaksudkan oleh Ibnul Jauzi ni. Yang mana penyimpangan-penyimpangan menyanggahi syariat yang disebutkan tadi. Dia kata apa? Kerana ahli kalam kadang boleh menepis keraguan, sementara kaum sufi mengajukan persepsi menyamakan Allah dengan makhluk. Selain itu, sebahagian besar ucapan atau pernyataan kaum sufi mengisyaratkan gugurnya risalah dakwah dan kenabian. Kalau sekali dengar orang sufi cakap seolah-olah Nabi dan Rasul tu tak perlu ada, menggugurkan nubuwah dan risalah. Menggugurkan nubuwah dan risalah maknanya apa? Nabi dan Rasul tak perlu ada. Kalau ikut ucapan orang sufi ni, macam mana tak perlu ada? Baca. Dia kata apa? Saat ahli hadis menyebut, mereka mengambil ilmu dari orang yang hadis, dia kata mau ambil ilmu daripada orang mati, daripada orang mati, termasuklah siapa? Orang mati itu termasuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah dia kata dia ambil ilmu direct daripada Allah, gugurlah Rasul. Kalau gitu tak boleh ada Rasul lah, pada pokok dia lah boleh terima direct wahyu daripada Allah. Tak? Cukup kita hanya seorang kita kapal orang wali yang boleh ilmu laduni tu, tak payah dengar baca hadis. Itu dia kata istilah selok tirai tu. Apa-apa tanya direct, tu tanya Nabi, hak ni tanya Tuhan terus. Jadi perkataan dia tak kata dia tak beriman dengan Nabi, tapi bila dia kata dia terima direct daripada Allah, dia menggugurlah keperluan Rasul tu. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Ketika Allah hadis baca kita, ketika seorang menghinakan satu jalan disiplin ilmu, maka bererti waktu tu kalau dia sebut macam tu kepada ahli hadis, maka dia tidak perlu lagi diambil sebagai guru. Pasal apa? Sebab dia telah meniadakan keperluan kepada Nabi. Kita nak hadis sebab apa? Sebab kita tahu Nabi adalah jalan kita untuk menuju Allah. Dia kata, kalau dia kata dia direct daripada Allah, okey, so mu tak perlu kepada Nabi lah kalau macam tu. Dan ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Allahul Musta'an. Sesiapa yang mengucap hatiku bercerita kepadaku dari Tuhanku, maknanya dia direct daripada Allah, bererti dia telah menyatakan secara terang-terangan bahawa dia tidak lagi perlu kepada Rasul. Mana siapa yang kata dia ada ilmu laduni,
Maknanya dia tak perlu pada Nabi lah, sebab dia direct pada Allah kan. Apakah hukum orang kata lagu tu? Kufur. Sebab dia telah membatalkan syahadah Muhammad Rasulullah. Sebab dia tak perlu kepada Rasulullah. Pada dia, direct dengan Allah. Cukup la ilaha illallah, Muhammad tu bukan lagi keperluan bagi dia. Bahaya tak bahaya? Bunyi macam gempuk hebat kan? Tapi sebenarnya implikasi kepada akidah, bahaya. Padahal siapa yang tanpa sembunyi-sembunyi menyatakan dia tidak lagi perlu kepada Rasul, maka hukumnya adalah kafir. Itu kata pengarang kita. Perkataan demikian disusupkan ke dalam syariat. Dan di balik kata-kata itu adanya kezindikan. Apa maksud zindik tadi? Tak ada agama. Dia dimasukkan dalam agama, tapi maksud daripada kata-kata itu sebenarnya tiada agama. Okay? Bahasa tu, aku ambil ilmu direct daripada Allah. Dimasukkan perkataan itu dalam agama. Tapi realiti, perkataan itu adalah perkataan zindiq. Makna orang tu menolak agama. Bahaya. Siapa yang menghina dalil nakli, yakni dalil syariat, maka dia telah membatalkan, menganulir, ni makna at-talaq. Dia telah membatalkan perintah syariat. Tidak beriman orang yang mengatakan hatiku bercerita kepadaku dari Tuhanku. Pasalnya tidak tertutup kemungkinan bahawa asal bisikan itu sebenarnya daripada syaitan. Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 121, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, sesungguhnya syaitan akan membisikkan kepada wali-walinya. Kita terjemah sebagai wali-wali itu. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Quran ni awliyaihim. Sebab wali ni ada dua, satu wali Allah, yang kedua wali syaitan. Jadi kita terjemahkan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, sesungguhnya syaitan akan membisikkan kepada wali-wali syaitan. Jadi yang dengar tu sebenarnya bukan bisikan dari Allah, sebaliknya dia adalah bisikan daripada syaitan. Nak bisikan daripada Allah lagu mana? Dia semayang pun tak. Kalau semayang sekalipun, tiba-tiba dia kata dia boleh ilmu direct daripada Allah, maka dia telah menyatakan secara tidak langsung dia tidak perlu kepada Rasul. Dan itu membatalkan agama dia. Inilah kemungkinan yang paling kuat. Apa dia? Bahawa bisikan itu sebenarnya bukan dari Allah, sebaliknya dari syaitan. Kerana dia telah meninggalkan dalil dan mengandalkan bisikan dalam hati yang tidak terjaga dari was-was. Mereka menyebut was-was dan bisikan ini sebagai khatir, iaitu lintasan pikiran. Ibnu Aqil melanjutkan, orang-orang yang ingin membangkang dan meruntuhkan syariat jumlahnya tidak sedikit. Meski begitu Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan syariat dengan nukilan para hafiz dan membela syariat ini demi menjaga keasliannya dan serta dengan kehadiran fuqaha yang berusaha menjaga makna-maknanya. Sebab tu saya sebut di awal tadi, Allah jamin nak jaga syariat ini dengan jaga Quran. Bacaan dia saja ke? Tidak. Inti dia. Jadi termasuk dengan penjagaan terhadap Al-Quran, Allah akan jaga hadis-hadis Nabi dan akan ada para ulama yang Allah jaga untuk menjaga keaslian Al-Quran. Supaya tidak diselewengkan oleh kumpulan-kumpulan yang sebegini. Mereka para pemuka ilmu ataupun para ulama tidak akan membiarkan kepala para pendusta itu tegak. Sebab tu kerja ulama, demo ni nangkak je kepala, dia akan, bahasa kita ketuk lah, dia jangan dia angkat kepala. Ulama kerja kata, mereka pendusta agama, mereka kata tak betul, mereka bercanggah dengan Quran, dengan sunnah. Hari ni saya dapat video seorang tu kata, tanah pondok dia ni berasal daripada matahari. Tok Guru dia ambil di matahari.
Dah 3 kali ambil. Kali ketiga jubah dia terbakar. Tak boleh nak ambil dah. Kata, macam mana boleh fikir lagu tu? Tak tengok video tu? Belum lagi. Sebab ni ahli soleh dia baca kitab je. Kan. Orang baca Facebook buat dia jumpa. Macam ustaz baca Facebook buat jumpa. Share dah tengok lagi. Baik. Astaghfirullah. Baik. Jadi kata apa dia? Kerja para ulama adalah untuk mendiamkan pemuka-pemuka atau pendusta-pendusta agama. Sebab tu kalau kita tengok ada orang tak suka, ustaz ni asyik kritik orang je. Ustaz ni asyik kata orang tak betul. Bukan orang kata tak betul, nak jaga agama. Kalau doktor tu jaga bakteria, saya tak boleh bunuh bakteria, kesian dia makhluk hidup. Jadi tak boleh bagi antibiotik. Logik tak logik? Seorang doktor tak boleh bagi antibiotik. Pasal apa? Kesian kita matikan kuman. Kuman pun makhluk hidup juga. Siapa kena nak potong kaki, bungkuk rosok. Kesian ustaz. Doktor janganlah potong, kesian kau ulat-ulat tu makan apa semua. Kita nak jaga apa? Kesihatan. Kena potong, kena buang, kena bagi ubat, bagi sakit pun tak apa. Pasal nak jaga kesihatan. Begitulah para ulama bila menegur perbuatan pendusta-pendusta agama. Bukan mereka nak kritik saja-saja tak. Kerana mereka nak jaga keaslian agama. Lebih jauh Ibnu Aqil mengungkapkan hujah orang-orang mengatakan bahawa ketika Allah hendak merobohkan rumah pedagang, dia membuatkannya bergaul dengan sufi. Ibnu Aqil kata, di saat Allah nak jatuhkan perniagaan seseorang, maka Allah jadikan dia bergabung dengan orang sufi. Jadi bila duk sibuk, duk zikir, tak cara berniaga, akhir sekali gitu. Kata di Ibnu Aqil, aku kata sungguh begitulah juga ketika Allah nak meruntuhkan agama seseorang. Bila Allah tak berkehendak kebaikan kepada seorang, kita tahu Allah bila berkehendak kebaikan, Allah jadi kefahaman agama kan. Tapi kalau Allah tak berkehendak kebaikan kepada seseorang, maka dia jadikan orang tu bergabung dengan ahli sufi. Kerana kaum sufi membolehkan lelaki memakaikan pakaian tampalan bagi wanita bukan mahram pada saat mereka menghadiri nyanyian dan kesenangan. Boleh saja di sela-selanya terdapat rayuan cinta dari seorang untuk orang lain sehingga undangan untuk menyanyi itu menjadi pesta pernikahan bagi dua orang. Alhasil ketika keluar dari sana, hati seseorang terpaut kepada seorang lain. Tabiat cenderung kepada tabiat dan seorang isteri pun berubah sikap terhadap suaminya. Pergi majlis zikir dengan alunan-alunan nyanyi-nyanyi, akhirnya menyebabkan hati wanita cenderung kepada lelaki yang bukan mahram. Masa duduk dengar suara sedap ni. Sehingga isteri pun berubah sikap terhadap suaminya. Apabila jiwa si suami merelakan perubahan itu, maka dia telah menjadi dayus. Jika ikatan pernikahan dengan isterinya tetap dipertahankan, si isteri malah menuntut cerai agar dia boleh bernikah dengan lelaki yang memakaikan kepada dia pakaian tambalan dan berbaur dengan dirinya. Dia berasa seronok pada hak dia pakaikan kepada dia pakaian compang tampalan daripada ghirqah, secebis kain yang dia ijazahkan itu. Dia berasa orang tu jaga dia, orang tu begini, akhirnya cenderung kepada yang disebut sebagai ayahanda dia tadi. Okay? Namun apa yang mengatakan bahawa si fulanah telah ada yang menyatakan si fulanah telah bertaubat, maka syekh pun memakaikan pakaian kain itu kepadanya sehingga dia menjadi salah satu putrinya. Dia dah lagi jadi level anak-anak. Mereka tidak sudi menyebut tindakan ini sebagai permainan dan kekeliruan sehingga dikatakan ini termasuk maqam kaum lelaki. Kebiasaan ini berlaku selama bertahun-tahun kerana hukum Al-Quran dan Sunnah sudah pun membeku di dalam hati orang-orang. Orang dah tak cakna dah kepada hukum Quran. Orang dah tak cakna dah kepada hukum Sunnah sehingga akhirnya ritual-ritual, upacara-upacara sebegitu dianggap lumrah dan boleh diterima
sebagai sebahagian daripada agama. Semua huraian tadi tidak lain merupakan pendapat Ibnu Aqil. Beliau benar-benar seorang ulama yang kritis, mulia, tegas, dalam masa yang sama adalah seorang yang faqih terhadap agama. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis kita tinggal lagi bait-bait syair yang menggambarkan hakikat sufi. Saya ingat bait syair tu tidak beza dengan apa yang dah kita bincangkan sebelum ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan mula masuk pada bab yang ke-11. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti setakat tu dululah. Mudah-mudahan semua diberi kefahaman dan doalah kepada Allah supaya Allah pandu hati kita, bimbing akal kita dan pandu juga ubun-ubun kita kepada ketaatan kepada Allah, mengikut acuan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata-kata Ibnu Mas'ud dan tadi Pak Al-Fadhil Dr. Basit dah sebut, berpada, makna sederhana dalam sunnah itu. Biarlah kita buat tak banyak, sederhana je kita buat, tapi mengikut sunnah lebih baik daripada banyak tapi menyimpang daripada syariat atau bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Jangan tanyalah soalan. Apa dia nak tanya? Kalau nyanyi atau haram, apa masuk dapat apa duit daripada tu? Hasil daripada kerja yang haram, rezeki dia pun dapat jadi haram jugalah. Tu je dia. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq pernah jolok dia bila dengar hamba dia belanja, dia bagi makanan hasil daripada nyanyian dia zaman dia jadi hamba dulu, dia jolok balik untuk muntahkan. Abu Bakar As-Siddiq tak nak makan hasil daripada tu. Padahal pada dari sudut-sudut dia bukan dia yang nyanyi, cuma orang bagi hasil daripada tu. Jadi sebab tu kita katakan sumber pendapatan dari pekerjaan yang haram, maka hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.